Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 5, bidang tajwid. Tajuknya Sempurnakan Tajwidmu. Boleh rujuk buku teks muka surat 28. Untuk hari ini kita akan belajar dua jenis hukum mad. Mari kita lihat. Sebelum itu kita lihat dulu objektif pembelajaran hari ini. Yang pertama ialah membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan mad silah qasirah dan mad badal. Kedua, mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan mad silah qasirah dan mad badal. Jadi hari ini kita akan belajar dua hukum mad, yaitu mad silah qasirah dan juga mad badal. Baiklah, hukum mad yang pertama, mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mad silah qasirah? Mad silah qasirah bermaksud huruf ha dhamir yang berbaris dhammah, yaitu baris depan, atau kasrah, baris bawah, bertemu dengan huruf yang berbaris sebelumnya juga huruf yang berbaris. Mad silah qasirah ini dibaca dengan kadar 2 harakat. Kadar panjang bacaannya ialah 2 harakat. Apa yang dimaksudkan huruf ha dhamir bertemu dengan huruf yang berbaris sebelumnya juga huruf berbaris? Okey, kita lihat contoh ini. Okey. Yang berwarna merah ini ialah ha dhamir. Sebelum huruf ha dhamir adalah huruf nun yang berbaris atas. Huruf nun ini berbaris, sama ada atas, bawah ataupun depan. Tapi dalam contoh ini huruf nun ini berbaris atas. Dan selepas huruf ha dhamir, yaitu huruf kaf, adalah huruf yang berbaris. Dalam keadaan ini, hukum mad silah qasirah terjadi. Maka huruf ha dhamir ini mesti dibaca dengan kadar 2 harakat. Contohnya, innahu kana. Innahu kana. Ha dhamir ini dibaca dengan kadar bacaan panjang 2 harakat. Okey, kita lihat pula contoh di sini. Huruf ha dhamir yang berbaris kasrah ataupun berbaris bawah. Sebelumnya huruf dal yang berbaris, yaitu baris kasrah. Dan selepasnya juga ada huruf yang berbaris, yaitu huruf kha yang berbaris fathah ataupun baris atas. Maka huruf ha dhamir ini mesti dibaca dengan kadar panjang bacaan 2 harakat. Contohnya, bi'ibadihi khabira. Sekali lagi, bi'ibadihi khabira. Sekarang mari kita lihat contoh mad silah qasirah bagi huruf ha yang berbaris dhammah, yaitu baris depan. Contoh yang pertama, Ustazah baca, kemudian kamu ikut. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Cuba ulang. Bagus, sekali lagi. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Bagus. Okey, kamu perhatikan huruf ha dhamir ini dibaca dengan 2 harakat. Okey, contoh yang kedua. Wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Coba ulang.
Bagus. Sekali lagi. Wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Bagus. Contoh yang ketiga. Walahu adabun muhin. Bagus, sekali lagi. Walahu adabun muhin. Bagus. Contoh yang keempat. Innahu kana tawwaba. Bagus, ulang sekali lagi. Innahu kana tawwaba. Bagus. Okey, jika kamu perhatikan, selepas huruf ha dhamir yang berbaris dhammah, jika ia mad silah qasirah, akan ada tanda waw kecil selepas ha itu. Okey. Waw kecil, dan waw kecil. Ini juga adalah tanda untuk memudahkan kita mengenal pasti bacaan mad silah qasirah. Jadi apabila kamu jumpa huruf ha berbaris dhammah selepasnya ada tanda waw kecil, maka ia mesti dibaca dengan kadar 2 harakat. Sekarang kita lihat pula contoh bagi ha dhamir yang berbaris kasrah, yaitu baris bawah. Contoh yang pertama. Fa'akhraja bihi minas samarat. Coba ulang. Bagus, sekali lagi. Fa'akhraja bihi minas samarat. Bagus. Contoh yang kedua. Kuntum bihi tukadzibun. Sekali lagi. Kuntum bihi tukadzibun. Bagus. Contoh yang ketiga. Okey. Kita sambung bacaan ini. Walaupun ada tanda waqaf, sekiranya kita sambung bacaan, maka mesti dibaca dengan mad silah qasirah. Okey. Ibadihi wa huwal hakim. Coba ulang. Sekali lagi. Ibadihi wa huwal hakim. Bagus. Contoh yang keempat. Ahlihi masrura. Sekali lagi. Ahlihi masrura. Bagus. Okey. Sama seperti tanda huruf ha dhamir yang berbaris dhammah. Huruf ha dhamir yang berbaris kasrah juga mempunyai tanda selepasnya. Okey, apabila kamu jumpa tanda seperti ini, selepas ha yang berbaris kasrah, maka ia mesti dibaca dengan kadar panjang bacaan 2 harakat. Okey, tadi kita sudah lihat contoh-contoh bacaan bagi mad silah qasirah. Sekarang kita lihat pula tajuk mad badal. Okey, apa dia mad badal? Dari segi bahasa, mad badal bermaksud tukar. Apa yang kena tukar? Okey, kita akan lihat seterusnya. Dari segi istilah, mad badal bermaksud apabila dua huruf hamzah berhimpun dalam satu kalimah, huruf hamzah yang kedua ditukarkan kepada huruf mad, iaitu sama ada huruf alif, waw ataupun ya. Mad badal juga dibaca dengan kadar 2 harakat. Mari kita lihat contoh bacaan mad badal. Baiklah, kita lihat pada kalimah ini, huruf hamzah
selepasnya ada huruf mad. Maka ia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Contohnya, amanna. Cuba ulang. Okey, sekali lagi. Amanna. Okey, contoh yang kedua. Huruf hamzah selepasnya ada huruf mad. Adamu. Sekali lagi. Adamu. Bagus. Yang seterusnya. Amanu. Amanu. Okey, lihat pula contoh ini. Adama. Adama. Seterusnya, wa amanahum. Wa amanahum. Okey. Man utiya. Man utiya. Seterusnya, utul kitaba. Utul kitaba. Seterusnya, lam uta. Lam uta. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, li'ilafi. Li'ilafi. Okey, ini adalah contoh-contoh bacaan mad badal. Kamu perhatikan selepas huruf hamzah ada huruf mad. Jika huruf hamzah berbaris atas, huruf mad selepasnya ialah huruf alif. Seperti contoh ini dan juga ini. Okey, jika huruf hamzah itu berbaris dhammah ataupun baris depan, selepasnya ialah huruf waw. Okey, seperti contoh ini dan juga ini. Dan jika huruf hamzah itu berbaris kasrah, baris bawah, selepasnya ialah huruf ya. Okey. Sekiranya kamu jumpa kalimah ataupun perkataan dalam Al-Quran yang ada huruf hamzah dan selepasnya ialah huruf mad, maka itu adalah mad badal. Okey. Bagaimana ia dipanggil mad badal? Okey. Pada asalnya, perkataan seperti contoh perkataan ini dieja seperti ini. Hamzah, hamzah, dal, mim. Okey. Dan juga ini hamzah, 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 hamzah. Jadi untuk menyenangkan, memudahkan bacaan, huruf hamzah yang kedua ini ditukar dengan huruf mad mengikut baris hamzah sebelumnya. Seperti contoh, huruf hamzah ini berbaris atas, maka huruf hamzah yang kedua ini ditukar kepada huruf alif. Sama juga seperti contoh ini, hamzah yang pertama berbaris dhammah, maka hamzah yang kedua ditukar kepada huruf waw. Dan contoh yang ketiga, hamzah ini berbaris kasrah, baris bawah, maka huruf hamzah yang kedua ditukar kepada huruf ya. Jadi sebab itulah hukum ini dinamakan hukum mad badal, kerana ia menukarkan huruf hamzah yang kedua kepada huruf mad. Okey, selesai pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar dua jenis hukum mad, iaitu hukum mad silah qasirah dan juga hukum mad badal. Kedua hukum mad ini mesti dibaca dengan kadar panjang bacaan 2 harokat.